أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah apa yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam, pegawai masjid, pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Syukur pada malam ini kita dapat lagi berjumpa untuk menyambung kita punya tahsin tilawah kita. Kita bertalaqi. Jadi malam ni kita sambung muka surat 46. Hari itu kita berhenti ayat 271 271. Jadi malam ni kita sambung 272 muka surat yang samalah 46. Ada dua line dua line 4 muka surat lagi habislah surah Al-Baqarah. Lepas itu kita masuk surah Ali Imran pula. Okey, semua dah jumpa
Ayat 272 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tu ya. Laisa 'alaika. Laisa 'alaika. Ini dua-dua ni adalah harfun lin ya, huruf lin. Ya mati dan sebelumnya ada huruf berbaris atas. Lembutlah. Laisa 'alaika hudahum. Itu tak dengung lah ya, ada tanda mati. Mim mati berjumpa dengan waw. Ni izhar syafawi ya. Hudahum walakin Allah. Jadi nun sabdu kita dengungkan ya. Nun sabdu kita dengungkan. Kita berhenti dekat situ lah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah. Okey. Hudahum walakin Allah. Kita ambil balik. Walakin Allah ya. Walakin Allah yahdi man. Nun kosong jumpa ya. Nun kosong jumpa ya. Ya ni tak ada tanda ya. Tak ada tanda sabdu. Dia idgham al-ghunnah. Kenapa dia tak ada tanda sabdu? Sebab dia disebut sebagai idgham naqis ya. Maknanya kita bukan masuk terus ke ya, tapi ada unsur unsur dengung pada huruf nun tu. Dia lalu ke hidung. Mai. Sebab itulah huruf bila nun mati atau tanwin berjumpa ya dengan waw, dia tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati pula. Tak ada tanda sabdu pada huruf ya dengan waw. Kalau nun dengan mim ada. Sebab apa? Sebab dia idgham kamil panggil, sempurna masuk. Begitu juga dengan idgham bila gunnah bila nun mati ataupun tanwin jumpa dengan lam dengan ra. Di atas lam dengan ra mesti ada tanda sabdu, menunjukkan dia terus masuk kepada lam dengan ra. Jadi nun tak ada bunyi. Nun tak ada bunyi langsung. Tapi yang ni unsur dengung nun tu ada. Mai. Dia bukannya mai, bukannya terus masuk ke dalam ya. Jadi dia ada dengung Kemudian sya, matikan hamzah. Ini boleh baca sampai 6 harakat Walakin Allah yahdi man yasha. Okey. Walakin Allah yahdi man yasha. Okey, seterusnya. Wa ma nun kosong jumpa fa ya. Bersedia nak sebut fa fi. Gigi kacip atas menyentuh bibir bawah. Dengungkan 2 harakat. Fiqu 2 harakat. Min ada tanda mati jumpa kha irzhar halqi, tak dengung. Min khairin, tanwin serong jumpa fa, serupa macam nun mati jumpa fa tadi juga, dengungkan 2 harakat. Fali anfusikum, sama, jumpa 3 kali jumpa fa kan. Tunfiqu, nun mati jumpa fa. Khairin, tanwin jumpa fa. Anfusikum, nun mati jumpa fa. Jadi ada 3-3 kena baca dia dengung ya. Bunyi dia macam ada seakan bunyi mim lah. Sebab kita tak meletakkan lidah kita di lelangit tempat nun. Sebab kita letak tempat fa ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum.
min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna. Sekali lagi nun mati, ya, nun kosong jumpa fa, fa juga macam tadi. Tunfiquna illab, terus matikan kepada ba, ya, illab, asalnya illa, kemudian ibtira. Sebab hamzah wasal kan, kita ingat hamzah wasal tak boleh dibaca bila kita sambung. Jadi la tu jadi pendek, terus saja matikan kepada ba. Illab tiraa. Kita baca 4 atau 5 harakat. Kita ambil 4 lah, ya. 4 lebih utama. Mad wajib muttasil. Wajhillah. Jadi Allah ni menjadi mad arid li sukun lah. 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Kita ambil 4, ya. Yang sedang-sedang, yang tengah-tengah lah kita ambil, ya. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Okey. وَمَا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Okey, sekali lagi. Wa ma tunfiqu lagi. Berapa banyak dah kita jumpa tunfiqu kan? Saya ingat 1, 2, 3. Apa dia tunfiqu ni? Dia berasal daripada perkataan itulah infak. Jadi ayat yang kita baca ni ada kaitan tentang infak. Jadi banyak kali dah kita jumpa kan Allah sebut dalam Quran tentang infak. Okey, seterusnya. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. Min tak dengung, ada tanda mati. Lepas tu ra tanwin berjumpa ya. Ini nagam al-gunnah juga. Min khairin. Masukkan ke dalam ya dengan dengung. Yuwaffa ilaikum. Wa antum. An dengung, nun kosong. Tum ada tanda mati, tak dengung. Wa antum la tuzlamun. Huruf dha tebal, ya. Huruf dha tebal. Tuz. Jangan baca tuz. Itu zal. Ini ni dha. Tapi tempat keluarnya sama, hujung lidah menyentuh hujung gigi kacip. Ataupun mudahnya jangan simpan lidah di belakang gusi ataupun di belakang gigi. Tuz. Jangan baca tuz. Itu dia dah duduk belakang, dia celah-celah tengah-tengah. Tuz tapi tebal, Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Okey. تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Okey. Seterusnya, ayat 273, ayat 273 panjang juga ni ayat dia, Okey, lil fuqara'i, ra tu kita bacalah 4 harakat. Fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bolehlah kita berhenti situ, ya. Okay. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Okay. Lil fuqara'il ladzina fi sabilillah
bunyikan ha dia tu ya. Bunyikan ha tu. Jangan hanyut. Kalau ingat hari tu saya ada sebut huruf ha ni dia ada sifat khafa. Dia mudah terhilang, mudah tersembunyi. Jadi caranya mana? Kena zahirkan bunyi dia tu. Jangan hanyut. Contohlah sabilillah. Kan dia macam ada tak ada tu. Jadi kita kena zahirkan dengan cara apa? Iaitu menekan suara dari pangkal kerongkong dengan keluarnya hembusan nafas. Sebab apa? Sebab ha ni kan huruf yang ada angin ya. Sifat dia hamas ya. Ya. Sekali lagi saya baca ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Okey, 1 2 3. Siru fi sabilillah. La yastati'una yastati tani pisti tebal tati'una darban da tebal ya dar huruf tebal. Ra pun bila dia mati sebelumnya huruf berbaris atas tebal juga. Dar bukannya dar ya. Darban. Ni tanwin jumpa fa lagi ya. Macam tadi juga bunyi dia. Darban fil ard ya, fil ardi yahsabuhum. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم لا يستطيعون. Lagi sekali ya. Tadi saya ada terdengar macam bunyi ada yang terbaca pendek, bacaan panjang jadi kat sini yang panjang mana? La yastati'una darban fil ardi yahsabu ma. La yastati'una darban. Okey, ulang lagi sekali. 1 2 3. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhum. Okey. Ambil balik yahsabuhumul. Sambung mati kepada alif lam. Ini alif lam qamariyah bunyikan matikan lam. Yahsabuhumul jahilu huruf nipis, hamzah huruf nipis, ghain huruf tebal. Ya kita baca 4 harakat. Jadi yang mati-mati ni jangan lantun lah ya. Tadi alhamdulillah lah. Tadi lah melantun-lantun ya. Sebab dalam Fatihah kadang-kadang kalau kita tak berjaga-jaga boleh jadi terlantun ghain mati ya. Ghairil maghdu sebab ghain ni suara kena lepaskan dia. Maghdu bukannya maghdu. Jadi serupa lah ni. Tak nak lantun. Aghniya aminat ta'affuf. Jadi jaga-jaga situ ada 2 sabdu, 1 huruf ta, 1 huruf fa. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Okey, 1 2 3. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Boleh terus itu ya. Ta'rifuhum ain mati ya. Ta'ri ain ni bila mati ya suara kita 50 ya. Ta'rifuhum jangan tertahan ya.
ta'rifuhum. Ta'rifuhum. Dia beralun. Ta'rifuhum. Okey, mim kosong jumpa ba ya. Mim kosong jumpa ba, dengungkan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa. Nun sabdu dengungkan juga. Ilhafa. Ha pedas ni huruf nipis ya. Ha, jangan baca ha dia nipis ya. Okey, kita cuba. Sekejap ya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alu. Tertinggal ya. Okey, sekali lagi. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Okey, 1 2 3. Ulang lagi sekali daripada la yasalu dan dengungkan nun sabdu. Tadi macam panjang kan? Macam panjang tu yang tertinggal tu. La yas'alunan nasa ilhafa. Okey. La yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu. Sekali lagi kita jumpa tunfiqu ya, kamu infakkan ya. Min khairin. Min tak dengung, khairin tanwin jumpa fa lagi. Dengungkan juga. Fa innallah. Nun sabdu dengung juga. Ini wajibul gunnah ya. Khairin fa hakiki. Fa innallaha wajibul gunnah. Bihi alim. Hi tu baca 2 rakaat ya, ada ya kecil tu kan hujung. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallah. Okey. Okey, balik. Fa innallaha bihi alim. Fa innallaha bihi alim. Okey, habis 2 ayat. Baru 2 ayat. 8.20 dah ya. Isyak 8.39 kan? Okey, ayat seterusnya ayat 274 ya. Allazina zal ya, zi yunfiquna. Jumpa lagi perkataan ni. Tapi yang ni ya pula tadi ta kan. Tunfiqu ta, yunfiqu ya. Ada beza tak makna? Dah mesti ada beza sebab berlainan huruf. Tunfiqu kamu infakkan, yunfiquna mereka infakkan. Mereka dengan kamu. Ta kamu, ya mereka. Jadi ayat yang kita baca ni sebenarnya pasal apa? Pasal infak ni ya. Pasal infak. Panjang ayat dia kan. Dahlah satu ayat pun sampai 3-4 baris kan. Jadi ayat 272, 273, 274 ni ada berkaitan dengan infak. Okey, seterusnya kita baca dulu. Allazina yunfiquna amwalahum mim kosong. Mim kosong jumpa kat bawah tu jumpa huruf ba.
Ini ni ikhfa syafawi. Bila mim mati jumpa ba kena dengung. Satu je huruf dia ni. Ini jelah satu-satunya huruf ikhfa syafawi. Jumpa saja ba dengung. Jumpa dia satu lagi mim jumpa mim dengung juga. Mim jumpa ba dengung juga. Selain pada mim dengan ba, maknanya huruf-huruf yang lain tu lagi 20 berapa? Lagi 26 kan? Yang tu semua tak dengung. Nanti tanda dia ialah semua ada tanda mati di atas mim. Macam amwala tu lah. Amwalahum tu. Di atas mim ada tanda mati sebab dia jumpa waw. Dia bukan jumpa mim dengan ba. Okey, tengok kat mana nak berhenti. Lepas tu amwalahum bil-laili wan-nahar ada nun sabdu pun dengung juga sirran. Tengok ra tanwin atas, tanwin serong jumpa waw. Serupa macam ya tadi. Ini pun adalah idgham ma'al gunnah, dan di atas waw tak ada tanda sabdu, tapi kita kena masukkan dengan waw dalam waw beserta dengung. Sirran. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Berhenti kat situ. Ha nipis, ra baru tebal. Bukannya har. Okey, 1 2 3. Lahum bil-laili wan-nahar bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Okey, wa 'alaniyah sirran. Okey, 1 2 3. Bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Cuba tengok, falahum ada tanda mati, dia jumpa hamzah, tak dengung. Qalqalah ya, ajruhum. Hum pun ada tanda mati, jumpa ain. Dia tak dengung juga, izhar syafawi. Inda nun kosong jumpa dal ifa hakiki, dengungkan. Inda rabbihim falahum ajruhum inda rabbihim. Okay. Cuba dengungkan sikit ya. Inda. Sekali lagi saya baca ya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ajruhum inda rabbihim. Boleh terus saja ya. Wala khawfun. Ada khawfun lin ya. Waw mati sebelumnya ada berada atas. Khaw mencengkan mulut. Sebut waw ya. Lembutlah dia. Lin ni lembut ya. Wala khawfun. Fun tanwin 69 tak dengung. Alaihim tanda mati lagi tak dengung. Walahum pun tak dengung, ada tanda mati. Pedas ya. Yahzanun. Yahzanun ni apa? Mereka bersedih. Selalu dengar apa? La tahzan kan orang sebut. Jangan kamu bersedih. Yahzanun, mereka bersedih. Okey. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okey. Yahzanun. Okey, alhamdulillah ayatnya pun taklah susah sangat. Boleh lagi kita sambung ni? Boleh boleh. Kalau sambung kita sambung sikit lagi kot.
Kita sambung sampai 276 tu ya. Kalau nak sampai ke bawah lagi tu panjang sangat ya, panjang sangat. Tak apalah, kita dapat sikit satu muka surat lebih. Kita berhenti dekat tema yang berikutnya ni ya. Tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan infak. Nantilah kita tengok sikit apa yang kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil manfaat daripada ayat-ayat ni. Okey. Ayat seterusnya 275 allazina ya'kuluna riba. Ayat ni berkaitan riba pula tadi pasal, jadi dua-dua ni pasal harta. Yang tadi apa? Infak ni perbuatan yang dituntut, sangat baik. Riba ni berkaitan harta juga, tapi yang dilarang ataupun yang ditegah. Okey. Allazina ya'kuluna riba. Ya, tengok ejaan riba tu ya. Ra baris bawah, ba baris atas, lepas tu ada alif kecil di atas waw, lepas tu ada alif pula, dan di atas alif ada bulat. Jadi waw dengan alif ni hanya sebagai huruf tambahan saja. Hanya sebagai huruf tambahan. Jadi bunyi dia cuma riba saja. Tapi ejaan dia kena macam tu. Kena ada waw tu, kena ada alif. Tapi kita dari segi bacaan riba saja. Dan kita panjangkanlah ba tu. La yaqumuna illa. Kita berhenti kat situ ya. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa. Okey. Okey. Ambil balik. La yaqumuna illa. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. Berhenti dekat situ lah ya. Yatakhabbatuhu, ya nipis, ta nipis, kha tebal. Yatakhabba, lepas tu ba nipis balik, tu tebal balik لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. Okey, 1, 2, 3. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط. Okey, kita ambil balik kama ya, kama. Lepas tu kita ambil balik kama, kita sambung sampai minal mas. Nampak tak? Sin ni ada tanda apa? Sabdu. Dia asalnya bunyi dia macam mana? Minal masizalik. Kalau kita sambung masi. Jadi bila situ ada tanda waqaf, kita boleh waqaf ya. Tapi dia ada lain bunyi dia. Cuba dengar saya punya bacaan ya. Bunyi yang pertama minal mas. Yang kedua minal mas. Kita ada macam henjut sikit. Mas, tapi jangan lebih-lebih. Mas. Tu tak betul pula dia ada sikit. Sebab apa? Sebab dia sabdu kan selalu kita jumpa kalau huruf tu bersabdu berhenti, dia ada sedikit henjutan sikit situ, tapi tak banyak sangatlah. Mas bukannya mas. Mana kita gunakan lenggok suara tu ya. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Okey, 1, 2, 3. كما يقوم الذي يتخبطه
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم dengung nun sabdu, hum tak dengung, ada tanda mati. Qalu mad jaiz munfasil baca 4 harakat. Innamal nun sabdu dengung lagi. Innamal bai'u innamal bai'u mislur riba ba baca 2 harakat. Zalika bi annahum qalu. Berhenti situlah. Saja nak praktik. Berhenti qala. Lu kalau berhenti berapa harakat? 2 harakat sahaja ya. Okey, baca 1 2 3. Zalika bi annahum qalu. Sekali lagi bi annahum dengung, lepas tu qalu 2 harakat. 1 2 3. Lepas tu sambung balik, ambil balik daripada qalu, lu baca 4 harakat. Qalu innamal bai'u mislur riba. Qalu innamal bai'u mislur riba. Bai'u ni apa? Jual beli ya. Ni mislur riba. Bai'u ni dalam surah apa tu? Al-Jumu'ah tu kan ada kan perkataan ni kan. Jual beli yalah. Okey. Wa ahallallahu ya. Ahallallah. Ha nipis, ha pedas nipis, la nipis, tapi lam kalimah Allah jadi tebal. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada lam berbaris atas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ini selalu orang sebut ni ya. Mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okey. Faman nun kosong dengungkan. Sebab apa? Sebab dia jumpa jim ya, ni ifa hakiki. Faman ja'ahu, ja baca 4 harakat, hu baca 2 harakat. Mau'izatum mir rabbih. Mau'izatum tanwin ya jumpa dengan mim. Tengok ya. Tanwin 99 dia jumpa dengan mim. Jadi apa? Mim ni ada tanda sabdu. Maknanya menunjukkan ta ni terus saja masukkan ke dalam mim tanpa ada bunyi nun. Kan tanwin ni bunyi nun kan, tun. Tapi hilang, tun tu hilang. Terus jadi tum. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Okey. فانتهى فله ما سلف. Ya nun kosong jumpa ta. Dengungkan. Fantaha falahu ma salaf. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Hu baca 4 harakat. Di atas waw kecil tu kan ada tanda ombak tu kan. Jadi hu baca 4 harakat. 1 2 3. Wa man ada ya, man tak dengunglah, ada tanda mati. Ada faulaika, la baca 4 harakat ya. Ashabun, dengungkan nun sabdu ya. Nar.
Na nipis sampai ra, tebalkan ra. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Okey, 1 2 3. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Okey, seterusnya hum fiha khalidun. Okey, satu ayat lagi kita baca ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Situ ada ta mati, ada angin kan ya. Sekali lagi saya ulang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Okey. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Sadaqallahul azim. Okey. Bacaan alhamdulillah tak ada pertanyaan alhamdulillah kita dapat sama-sama walaupun sebulan 2 kali ya. Alhamdulillah kita dapat sama-sama memperbaiki, memperbetulkan bacaan kalam Allah ni ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit perkongsian lama-lama kita ingatlah. Okey, kalau tak ada apa berkaitan bacaan, kita nak ambil sikitlah ya. Kita mungkin boleh saya nak kongsikan beberapa perkara ya. Sebenarnya berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi ya. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan apa yang banyak kita sebut tadi, iaitu berkaitan dengan infak. Tapi sebelum tu, iaitu pada ayat 272 ya. Ayat 272 ni dia ada sebab lah ya, asbabun nuzul ya. Yang mana kata di dalam saya ambil daripada tafsir ni, dia ada 2 pendapat ya. Ada yang kata ya, orang Islam Madinah ni mereka ni ada saudara mara, kawan-kawan, sahabat handai ya, yang beragama Yahudi. Bila mereka masuk Islam, dan tapi ada saudara mara mereka ataupun kawan-kawan, sahabat handai, jiran dan sebagainya masih lagi tak memeluk Islam ya. Jadi mereka ni pun sehinggakan mereka ni bila mereka saudara mara ataupun kenalan tak nak masuk Islam, mereka ni seolah-olah macam nak macam jadi renggang lah kan, tak nak tolong, tak nak bagi nafkah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua ada mengatakan berkaitan dengan mengikut pendapat yang lain, sebab ayat ini diturunkan adalah mereka itu bersedekah kepada fakir miskin penduduk Madinah. Kemudian setelah ramai bilangan orang Islam yang masuk Islam, Rasulullah menegah daripada memberi sedekah kepada orang-orang musyrik. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menarik mereka masuk Islam, kerana Rasulullah sangat mengambil berat akan hal mereka. Maka turunlah ayat ini. Jadi nak bagi tahu kat sini sebenarnya Allah kata tugas kita sebagai manusia ni ya, hanya memberitahu dan berdakwah, tetapi kita tak ada hak untuk memberi hidayah kepada mereka. Selalu kita dengar perkataannya kan. Jadi Allah kita hanya aku, yakni Allah lah yang berhak memberi petunjuk ataupun memberi hidayah kepada mereka ni jika mereka ni dapat memeluk Islam. Sebab itulah kadang-kadang tengok ramai kan bukan Islam baik, perangai baik, akhlak baik, mengalahkan orang Islam lagi. Kan? Dia punya adab tu, akhlaknya tu maknanya mengalahkan orang Islam. Bantu orang, tolong orang, dengan kewangan, dengan tenaga kan. Lepas tu adab pula baik, lepas tu contoh kebersihan bagus, tapi Allah tak bagi hidayah. Tak bagi hidayah.
dia nak masuk Islam. Saya bila sebut ni kan ingat Kuala, tahu kedai Kuala, kedai belakang bus stop tu. Ada orang panggil kedai Alhamdulillah. Kenal tak? Yang jual baju tu. Kalau dulu yang sebelah situ kan dah roboh dah bangunan tu kan. Sekarang dah pindah bus stop. Dia selalu Alhamdulillah Cina tu. Kalau pergi kedai dia, suka sebut Alhamdulillah. Dia tahu perkataan tu kan. Tapi Allah tak bagi hidayah pada dia. Jadi nak ceritakan sini, Allah kata walaupun macam mana kita sayangnya kepada mereka, sama ada ahli keluarga ataupun kerabat kita, kawan kita, tapi kalau mereka ni Allah tak bagi hidayah, kita tak boleh nak paksa. Tugas kita cuma hanya menyampaikan dan tunjuk tauladan yang baik. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan infak. Maknanya kat sini sekali lagi lah Allah, saya ingat kita tak payah hurai panjang lah bahawa Allah kata berkaitan dengan infak ni, sini Allah sebut lagi jika kamu memberi, janganlah kemudiannya kamu mengungkit-ungkit. Jadi dulu pun pernah dalam ayat juga, kalau kita memberi lepas tu kita ungkit-ungkit. Umpama ada satu tu dalam ayat berapa tu, umpama ada di atas batu tu ada debu-debu, lepas tu bila turun hujan habis hilang debu tu. Maknanya apa? Pahala yang kita nak, ganjaran yang sepatutnya kita dapat tadi, disebabkan kita suka mengungkit-ungkit apa yang pernah kita bagi, habis tak ada apa. Dan juga di sini Allah kata kalau nak bagi, pilihlah yang baik-baik. Kalau kita nak infak, pilihlah yang baik-baik yang memberi manfaat. Dan Allah akhiri di sini, dan faedah dia bagi orang yang betul-betul infak lillahi ta'ala, tak ada sebab lain, betul-betul ikhlas maka kata Allah, segalanya itu hanyalah untuk diri mereka saja. Bukan untuk orang lain. Untuk diri mereka sahaja. Okey. Jadi yang lain-lain tu lebih kurang lah. Ada juga disebut sini tentang infak yang mana yang bagus. Nak terang-terang ke nak sorok-sorok. Jadi ini sebenarnya kan dua-dua boleh kalau kita baca lah dalam kitab tafsir tapi apa yang penting bergantung pada niat. Memang ada yang kata dalam hadis pun ada, mana tangan kanan memberi seolah-olah tangan kiri tak tahu. Tapi ada ketikanya kadang-kadang bukan maksud menunjuk, tapi kita nak memberi contoh. Memberi contoh, memberi motivasi, memberi teladan tentang infak kita. Jadi sebenarnya dua-dua ni kalau dalam perbahasan dua-dua ada. Tapi yang paling penting ialah tentang niat kita. Jadi bagi kita yang nampak ni, jangan komenlah apa-apa. Maknanya itu bila sebut bab ikhlas ni, hanya kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang buat, sama ada dibuat senyap-senyap, memang kita tak tahulah kan. Tapi kalau ada dibuat secara terang, lagi sekarang ni kan zaman teknologi kan, dalam FB ada. Jadi kita ni sebagai hamba Allah yang faham, tak payahlah kita nak komen apa-apa. Tu nak menunjuklah tu kan. Ini selalu berlaku. Kan nak menunjuklah kita tahu ke niat dia. Kita tahu ke niat dia. Jadi kata yang terbaiknya itu antara dia dengan Allah. Kalau dia nak menunjuk, yang tak dapat dialah tak dapat. Tapi kalau dia betul-betul ikhlas, dia dapat. Tapi kita yang mengata-ngata ni, confirm kita dapat. Tapi dapat yang tak elok lah kan. Confirm. Apalagi kalau kita menyebar-nyebarkan lagi kan. Jadi berhati-hatilah. Jadi sebab apa? Benda ni kita kena ngaji lah. Kalau kita mengaji dalam tafsir surah ni pun, kalau kita baca, memang ada pendapat ulama yang berbeza. Dibolehkan untuk dizahirkan kita nak bagi pada orang, tapi atas sebab tadilah, maknanya nak memberi teladan dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir saya nak kongsikan sikit saya ingatlah boleh sikit lagi. Sebab
bila sebut pasal Al-Quran ya, ilmu pasal Al-Quran ni sangat banyak ya, sangat banyak. Yang kita baca Al-Quran bertajwid ni hanya berapa peratus saja. Dia banyak lagi macam-macam yang kita tak tahu tentang Al-Quran. Kalau kita nak memahami, kena belajar tadabbur, tafsir dan sebagainya kan. Nak tahu tentang bacaan, ada ilmu qiraat, ada tentang bacaan apa bertaranum, ada pula kita nak kenal tentang Al-Quran berkaitan dengan kena belajar ulumul Quran. Jadi saya ingat saya nak kongsi sikitlah ya, berkaitan saya nak merujuk pada satu kitab ya, iaitu berkaitan dengan sejarah Al-Quran. Ya, dari segi penurunan, penulisan, pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Jadi sebagai apa orang kata, sebagai penambahan ilmu lah kepada kita selain daripada bacaan. Ya, fokus kita memang untuk saya, kuliah saya memang fokus pada bacaan, tapi rasanya kita tambah sikit-sikit tu tak salah lah ya. Okey, saya nak kongsikan, saya ambil daripada kitab ni ya. Bila sebut Al-Quran ya, bila sebut Al-Quran, kita faham ada lagi kitab lain kan sebelum turunnya Al-Quran, dan ada juga yang dipanggil sebagai suhuf lembaran. Jadi untuk pemahaman kita, bila turun saja Al-Quran ya, maka Al-Quran adalah pelengkap pelengkap kepada kitab-kitab yang terdahulu. Kitab besar pada Taurat, Zabur, Injil. Jadi bila turun saja Al-Quran, maka kitab Al-Quran ini melengkapkan isi-isi kitab yang terdahulu. Mungkin ada yang tak ada pada Al-Quran. Dan bukan saja melengkapkan isi kitab, tetapi memansuhkan segala syariat-syariat yang diguna pakai oleh umat terdahulu yang mengikut kitab. Jadi bila turun Al-Quran, syariat kita merujuk kepada Al-Quran, tak rujuk dah pada Taurat ke Zabur ke Injil itu satu. Kemudian Allah menyebut juga berkaitan dengan Allah memelihara Al-Quran ya, dan Al-Quran ni adalah sesungguhnya Allah ada menyebut dalam surah Al-Isra ya, Allah akan menjaga sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, walaupun sikit nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Kenapa? Sebab saya dah selalu banyak ulang, Al-Quran ni adalah satu-satunya kalam Allah, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan malaikat, tapi memang kalam Allah. Jadi Allah juga berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, iaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Okey, satu lagi saya nak kongsi ya, berkaitan dengan 4 kitab tadi ya, 4 kitab besar tadi. Yang pertama sekali turun adalah kitab apa? Kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa dalam bahasa Ibrani ya, disebut bahasa Ibrani. Kita tak tahulah macam mana bahasa Ibrani ni ya. Dan selepas kitab Taurat turun kitab yang kedua, iaitu kitab Zabur. Zabur kepada siapa? Kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti ya, Qibti. Jadi kata para ada ulama ni, nama dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar. Dia kata selepas Taurat turun, nak sampai kepada Zabur memakan masa 482 tahun. Jarak dia daripada Taurat kepada Zabur, jarak dia berapa tadi? 482 tahun. Jadi di situ pun ada beberapa orang rasul. Kemudian selepas Zabur turun kepada Nabi Daud, barulah turun Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihis salam dalam bahasa Syriani. Jadi daripada Nabi Daud kepada Nabi Isa ni jauh sangat jarak dia, iaitu berapa tahun? 1015 tahun katanya. Selepas Taurat, selepas Zabur nak turun Injil selama berapa? 1015 tahun. Dan selepas Nabi Isa ya, sehinggalah Nabi Isa diangkat ke langit ya, sampailah kepada Nabi kita, Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya Al-Quran selama 800 tahun.
Lama lah ya, beratus tahun lah. Daripada Taurat nak ke Zabur 482 tahun. Daripada Zabur nak ke Injil, itu paling lama, 1015 tahun. Dan daripada Injil kepada Al-Quran 800 tahun. Dan Al-Quran pun dah turun berapa lama dah? Dah hampir 1500 tahun dah ya. Betul betul. Hampir 1500 tahun. Maknanya lagi lama lah. Maknanya dah lama dah rupanya. Dah lama. Dan wallahu alam sampai bila. Tapi Al-Quran ni tadi saya sebut, maknanya Al-Quran ni akan terpakai segala isi kandungannya dan syariatnya sehinggalah ke hari kiamat. Sebab apa? Al-Quran ni adalah kitab yang terakhir dan Nabi Muhammad juga adalah Nabi yang terakhir. Jadi itulah kot ya, sebagai perkongsian kita lah. Sebagai perkongsian kita, penambahan ilmu kita, dan insyaAllah pada kelas yang akan datang mungkin kita kongsi sikit-sikit lagi lah yang lain. Kita nak mengenali Al-Quran, nak mengenali Al-Quran, bukan setakat kita baca saja. Wallahualam. Saya tak ada apa, itu saja ya untuk perkongsian malam ni. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa pada 3 rasanya 3 Februari. Allah, sekejap ya kan, nak habis dah Januari. Allahu Akbar. Kita tangguhlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.